Terima kasih. Saya jemput Lawas. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua di atas peluang yang diberi kepada saya untuk membahaskan bajet tahun ini 2023. Saya tidak berkesempatan mengambil bahagian dalam perbahasan Tita Diraja di Dewan Yang Mulia ini kerana terpaksa berada di kawasan 2 hari terakhir perbahasan Tita Diraja dijalankan. Saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan tahniah kepada Tuan Yang Di-Pertua dan timbalan-timbalan Yang Di-Pertua di atas pelantikan sebagai speaker dan timbalan speaker Dewan Yang Mulia ini. Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pengundi-pengundi kawasan Parlimen Lawas yang memberi sokongan kepada saya dalam pilihan raya PRU 15 yang lalu sehingga memberi kemenangan kali yang ke-6 atau 6 penggal berturut-turut. Tuan Yang Di-Pertua, pembentangan bajet 2023 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia, melegakan hati rakyat. Melalui pembentangan bajet tersebut, segala isu dan permasalahan rakyat dapat ditangani. Apa yang penting Tuan Yang Di-Pertua, segala yang terkandung di dalam bajet itu dapat diterjemahkan dengan baik, telus dan saksama. Saya merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas pembentangan bajet tersebut. Tuan Yang Di-Pertua, disebabkan kekangan masa, saya teruskan perbahasan dengan menyentuhkan perkara-perkara penting bagi kawasan Parlimen Lawas. Tuan Yang Di-Pertua, rakyat ingin mendapatkan maklumat terkini berhubung kait dengan pelaksanaan projek-projek kerajaan yang telah diluluskan di kawasan Parlimen Lawas, yakni pertama MRSM Lawas, kedua lapangan terbang baru Lawas, ketiga jalan di sempadan Indonesia dan Sarawak di Baklalan, jalan Murud Suang ke Long Tengwak dan jalan Baklalan ke Bario. Maklumat yang diperlukan termasuk kos bagi setiap projek dan peruntukan yang diluluskan dalam bajet 2023 bagi projek-projek tersebut. Di samping itu, Tuan Yang Di-Pertua, terdapat beberapa buah projek kerajaan yang gagal dilaksanakan mengikut jadual dan tergolong di bawah projek sakit. Di antaranya adalah CIQ di sempadan Indonesia dengan Sarawak di Baklalan, Jalan Baklalan ke Bario, klinik dan hospital daerah Lawas dan beberapa buah sekolah daib yang dalam pelbagai tahap pelaksanaan dan kenaik tarafan sedang menunggu disiapkan sepenuhnya. Dalam isu ini, Tuan Yang Di-Pertua, rakyat tidak mahu apa yang terjadi dengan projek hospital Lawas dan CIQ di sempadan Indonesia dengan Baklalan berulang. Hingga kini, hampir 10 tahun sejak diluluskan, projek tersebut masih lagi dalam pelaksanaan dan mengikut jawapan bertulis Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri kepada soalan saya sesi Parlimen kali ini, CIQ Baklalan yang diluluskan awal tahun 2015 dijadualkan siap pada tahun hadapan 2024. Begitu juga dengan Hospital Lawas yang masih dalam peringkat pelaksanaan. Selain itu, sebanyak 30 buah sekolah daib di Parlimen Lawas yang memerlukan tekad untuk dipulihkan. Setakat ini, 3 buah sekolah daib sudah dipulihkan dan baki 27 buah masih berada di tahap pemulihan dengan kadar yang rendah, iaitu di antara 30% dan 50%. Oleh itu, Tuan Yang Di-Pertua, saya menyeru kepada pihak kerajaan untuk memberi fokus terhadap penyiapan sepenuhnya projek tergendala ini agar dapat dimanfaatkan, khususnya
penduduk di kawasan Parlimen Lawas. Tuan Yang di-Pertua, projek Jalan Pen Borneo yang pelaksanaannya sedang dijalankan di lain-lain kawasan di Sarawak dan Sabah belum bermula di kawasan Parlimen Lawas. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, bilakah pelaksanaan Pen Borneo ini akan dimulakan di kawasan Lawas dan berapa kos yang terlibat. Di samping itu, Tuan Yang di-Pertua, jalan raya sedia ada di Coastal Link Road dengan izin yang menghubungi Miri melalui negara Brunei dan ke Sabah sedang mengalami kerosakan teruk dan perlu diselenggarakan secepat yang boleh untuk mengelak perkara yang tidak diingini berlaku di atas jalan selain memberi imej yang kurang baik dari pengguna jalan raya. Saya difahamkan bahawa tarikh luput bagi penyelenggaraan jalan tersebut sudah pun tamat. Tuan Yang di-Pertua, masalah kesesakan kemasukan pelawat dan pelancong di pintu masuk di sempadan Lawas dengan Brunei, merapuk dengan Sabah dan berkelalan dengan Indonesia perlu diselesaikan segera. Saya ingin mencadangkan supaya pengawalan oleh pihak yang bertanggungjawab ditingkatkan dengan menambah anggota yang bertugas pada setiap masa di pintu-pintu masuk tersebut agar memberi keselesaan kepada pengguna-pengguna jalan raya yang terpaksa menunggu terlalu lama. Juga dicadangkan agar tempoh beroperasi di pintu masuk tersebut dilanjutkan dari jam 10 malam ke 12:30 malam. Tuan Yang di-Pertua, dengan perpindahan ibu kota Indonesia, Jakarta ke Nusantara, pelbagai usaha dan perancangan perlu dijalankan termasuk dari segi keselamatan, infrastruktur dan perniagaan. Sehubungan itu, saya ingin bertanya kepada kerajaan apakah projek yang akan dijalankan di Sarawak di bawah pertubuhan BIM Yaga. Tuan Yang di-Pertua, pendidikan awal kanak-kanak amat diperlukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Kemas Perpaduan dan Prasekolah di bawah Kementerian Pendidikan yang terlibat dalam bidang ini. Walau bagaimanapun, masalah wujud di kawasan luar bandar di mana bangunan sekolah yang tidak dapat dibangunkan di atas tanah yang belum mempunyai geran tanah. Disebabkan masalah tersebut, saya mencadangkan agar syarat bagi pembangunan sebuah bangunan sekolah kemas di luar bandar Sarawak dilonggarkan kepada surat perjanjian setuju terima pakai daripada pemilik tanah yang berkenaan. Untuk makluman Dewan, usaha kerajaan Sarawak untuk menyukat tanah NCR kepunyaan rakyat yang luas di luar bandar belum selesai atas sebab kekurangan tenaga pengukur dan peruntukan kewangan yang terhad. Sehubungan itu, saya mencadangkan agar kerajaan pusat dapat tampil untuk membantu penduduk-penduduk luar bandar Sarawak dengan menyumbangkan peruntukan khas untuk tujuan ini. Jika saya tidak silap, bantuan untuk tujuan tersebut pernah diberikan oleh kerajaan sebelum ini. Tuan Yang di-Pertua, mewakili pihak yang terkesan akibat kenaikan harga tiket penerbangan, khususnya dari Sarawak dan juga Sabah. Sebagai contoh, saya sendiri minggu lepas, sewaktu mau balik ke KL, menggunakan penerbangan MAS dari KK ke Kuala Lumpur, harga tiket adalah 1,800 lebih. Dengan kenaikan harga tiket penerbangan yang tinggi, yakni golongan miskin ataupun rakyat biasa yang pergi ke KL untuk tujuan bukan melancong tetapi atas sebab emergensi, melawat saudara sakit, termasuk juga pelajar-pelajar yang menyambung pelajaran di Kuala Lumpur, merasa terbeban. Saya secara pribadi
amat mengetahui tentang sebab kenaikan harga tiket penerbangan kerana berada di Kementerian MOT sebelum ini, iaitu setiap kos perjalanan pesawat itu harus ditanggung oleh para penumpang yang mengikuti penerbangan tersebut. Tuan Yang di-Pertua, apa yang rakyat dalam golongan ini inginkan ialah bantuan daripada kerajaan seperti subsidi untuk meringankan beban mereka. Tuan Yang di-Pertua, masalah liputan internet dan talian telefon sedia ada yang kurang baik masih wujud di kawasan Parlimen Lawas, sehingga anak-anak muda yang lebih cenderung menggunakan kemudahan ini terpaksa pergi ke kawasan lain di mana liputan internet itu ada. Tuan Yang di-Pertua, terdapat menara telekomunikasi yang dikatakan tidak berfungsi disebabkan servis provider dengan izin seperti Telekom dan Selcom enggan membekalkan peralatan yang diperlukan atas sebab-sebab tertentu. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, apa sebenarnya berlaku, dan mohon kepada pihak kerajaan supaya dapat menyelesaikan perkara ini dengan kadar segera. Tuan Yang di-Pertua, saya menyambut baik dan menyokong seranan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri, agar kerajaan memberi layanan yang sama kepada wilayah Sarawak dan Sabah dalam isu pembangunan berbanding dengan amalan sekarang yang memberi keutamaan kepada kawasan dan wilayah yang mempunyai penduduk ataupun populasi yang padat atau banyak. Jika pertimbangan seperti ini diambil kira, maka wilayah Sarawak dan Sabah termasuk juga kawasan luar bandarnya akan terus ketinggalan dari segi pembangunan. Saya menyeru kepada kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, agar dapat membawa perubahan seperti mana yang dikehendaki rakyat, termasuk menempati Perjanjian MA 63 bagi Sarawak dan Sabah agar keharmonian, kesejahteraan dan kemakmuran itu kekal wujud di kalangan rakyat Malaysia. Yang di-Pertua, sekian, saya menyokong. Terima kasih Lawas. Saya jemput Padang Serai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertamanya Datuk Yang di-Pertua, saya dalam perbahasan titah diraja saya lupa untuk merakamkan jutaan terima kasih kepada pengundi-pengundi di Parlimen Padang Serai yang mana telah memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, dan saya adalah ahli parlimen terakhir yang dipilih ketika PRU 15 yang lalu dengan majoriti 16,260. Datuk Yang di-Pertua, saya mengikuti, kita semua mengikuti sidang bajet, pembentangan bajet 2023 yang dibentangkan oleh Tambun. Saya melihat kepada bajet yang dibentangkan itu, dan apa yang boleh saya simpulkan, ianya hampir 95% ciplak daripada bajet yang telah dibentangkan oleh Kementerian Keuangan yang lalu. Namun Datuk Yang di-Pertua, saya juga ingin menarik perhatian Dewan. Dalam perbahasan titah diraja yang lalu, ada ahli-ahli parlimen, rakan-rakan saya daripada Kedah, yang menyebut tentang permohonan daripada kerajaan negeri untuk tambahan pendapatan, iaitu pampasan kawasan jelapan padi yang kita tak boleh konvertkan untuk jadi kawasan industri ataupun pembangunan. Kita ada 100,000 lebih kawasan jelapang padi di negeri Kedah yang kalau
dikonvertkan menjadi dana industri 10% sahaja, kita boleh menghasilkan lebih kurang 177 juta. Tetapi demi food security untuk Malaysia, kerajaan negeri Kedah berkorban. Yang keduanya, kita juga memohon supaya kawasan tadahan air Ulu Muda, yang mana kita telah berkorban untuk membekalkan air mentah ke negeri Pulau Pinang dan ke negeri Perlis dan Kedah. Mohon sekurang-kurangnya kita mohon 200 juta, tapi tidak disebut dalam bajet. Ekoran daripada apa yang telah disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen, tuan-tuan Datuk Yang di-Pertua, saya ingin merujuk kepada isu panjang yang saya akan bawa pada hari ini tentang Kedah Aerotropolis, yang mana dalam sidang bajet pada Jumaat yang lalu, Perdana Menteri telah menyebutkan bahawa projek Kedah Aerotropolis ini tidak diluluskan dan tidak dibenarkan. Yang Datuk Yang di-Pertua, saya ingin memberikan ringkasan fakta tentang Kedah Aerotropolis ini. Pembangunan projek Kedah Aerotropolis memainkan peranan sebagai economic game changer untuk wilayah utara bagi mengimbangi pembahagian ekonomi, untuk mengurangkan jurang kaya miskin negeri-negeri di wilayah utara. Kedah Aerotropolis telah mendapat kelulusan dasar dan nasihat awal di dalam Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN pada 27 Oktober 2020 dengan 8 nasihat yang perlu dipatuhi. Ini surat dia, Datuk Yang di-Pertua. Surat daripada MPFN, Majlis Perundingan Fizikal Negara. Telah mendapat sokongan daripada agensi-agensi berkaitan bagi tujuan mendapat kebenaran merancang bagi konsep pembangunan sebelum memasuki kebenaran merancang detail design planning club. Kerajaan negeri komited membangunkan Kedah Aerotropolis ini bagi mengangkat martabat ekonomi B40, majoritinya ke M40, M40 ke T20 dan seterusnya. Ini selaras dengan plan pembangunan Kedah 2035, Kedah 2035, rancangan struktur negeri Kedah 2035 dan rancangan Malaysia ke-12. Kedah Aerotropolis akan dibiayai sepenuhnya melalui inisiatif sumber keuangan swasta, tidak melibatkan kantong keuangan kerajaan persekutuan. Pemilihan dan pelantikan 2 pelabur utama sebagai rakan strategik utama kerajaan ini telah dimuktamadkan dan akan diumumkan dalam masa yang terdekat ini. Pembiayaan dana pembelanjaan projek yang diperlukan akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Bajet kerajaan persekutuan tidak diperlukan, maka tiada risiko kepada kerajaan persekutuan dari segi beban keuangan. Berupaya memperkasakan industri aeroangkasa demi pembangunan ekonomi rakyat selaras dengan RMK 12. Kedah Aerotropolis dibangunkan dengan visi untuk menjadikan hub industri penerbangan Asia, Asia Pacific Aviation Industry Hub, yang akan memberi fokus kepada kargo, logistik, MRO dan pusat kecemerlangan aeroangkasa di wilayah utara. Dengan berfokuskan kepada kargo, Kedah Aerotropolis akan berupaya dijadikan sebagai Memphis of ASEAN, juga seperti Luxembourg di Eropah dan Zhengzhou di China. Jenis kargo, ni kena dengar betul-betul, Pulau Pinang. Jenis kargo yang dicadangkan di Kedah Aerotropolis tidak terdapat di mana-mana lapangan terbang lain di Malaysia, dan pelbagai jenis kemudahan kargo yang baharu seperti cold chain, aquatic, frozen, container warehouse dan transshipment center akan membantu mengembangkan pasaran dan peluang kepada pelabur. Selain itu juga, Kedah Aerotropolis juga berfokuskan kepada MRO, maintenance, repair dan overhaul, dan hub kecemerlangan aeroangkasa serantau. Konsep ini merupakan aspirasi utama negeri Kedah. Unjuran permintaan kargo dan MRO dibuktikan dengan perancangan berasaskan bukti, evidence base melalui penglibatan libat urus dengan pemain tempatan dan antarabangsa serta MOU yang telah ditandatangani. Berdasarkan konsep terbaru Kedah Aerotropolis ini, sehingga kini 14 memorandum persefahaman, 13 surat niat dan 3 surat sokongan telah diperolehi daripada pemain industri dan agensi baik dari dalam maupun dari luar negara.
Lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP hanyalah salah satu subkomponen sahaja dan berperanan sebagai enabler kepada keseluruhan pembangunan Kedah Aerotropolis. Kepentingan penggunaan runway dan taxiway kepada pembangunan Kedah Aerotropolis. Kedah Aerotropolis akan bermula dengan integrated logistic hub tanpa memerlukan lapangan terbang, terminal penumpang di mana ianya akan dibangunkan pada masa depan sekiranya terdapat permintaan kelak. Senario ini akan mengurangkan kos pembinaan fasa 1 kepada 3.25 bilion selain daripada kos pengambilan tanah. Konsep utama pembangunan adalah membangunkan sebuah perbandaran moden berasaskan penerbangan dengan mensasarkan sasaran untuk Asia Pasifik. Ia adalah pembangunan berteraskan jelapang hijau, greenfield, iaitu pembangunan projek yang holistik dan bersepadu di atas bidang tanah yang luas. Kerajaan negeri berupaya untuk membangunkan semua komponen-komponen berkaitan tanpa kekangan mengikut permintaan penggiat-penggiat industri. Bagi merubah lanskap ekonomi negeri dan ekonomi rakyat yang majoritinya B40 supaya tidak terlalu bergantung kepada sumber daripada sektor pertanian. Kedah Aerotropolis merangkumi 3 komponen utama: Airport City, Business Park dan Sidam Logistik, Aerospace and Manufacturing ataupun SLAM. Di mana SLAM ini akan dimajukan oleh NCIA, Northern Corridor Implementation Authority dan cadangan pembangunan SLAM yang telah diluluskan oleh Kerajaan Persekutuan untuk dilaksanakan. Pelbagai cadangan lebuh raya dan landasan kereta api yang akan disambungkan ke Kedah Aerotropolis turut dibangunkan oleh NCIA bagi menepati sebagai hub pengangkutan multimodal yang lengkap di kawasan ini. Pembangunan Kedah Aerotropolis ini wajar dilaksanakan bagi membawa industri aero angkasa di Malaysia ke tahap yang baharu dengan kerjasama pihak kerajaan dan sektor swasta. Ia juga dapat merancakkan industri kargo dan MRO di Malaysia serta melahirkan lebih ramai tenaga pekerja mahir tempatan yang akan menerajui pasaran di peringkat domestik dan antarabangsa. Kedah Aerotropolis juga bertujuan mengurangkan kebergantungan negeri Kedah daripada sumber pertanian di samping meningkatkan status negeri Kedah sebagai negeri kedua paling miskin di Malaysia. Melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi sama ada tenaga mahir dan separuh mahir yang mampan dan cekap dalam industri penerbangan dengan hasrat mewujudkan kecemerlangan untuk pembelajaran dan pendidikan aero angkasa. Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya Kedah Aerotropolis ini... Jerantut, boleh sikit? Okey, boleh. Baik, terima kasih Di-Pertua. Terima kasih kepada ahli parlimen yang sedang berbahas tentang Kedah Aerotropolis. Saya mendengar dengan teliti dan bila dilihat tentang pros, kelebihan, advantages yang ada pada pembinaan Aerotropolis ini dan ia dilihat tidak sekali pun menjadi kompetitif kepada competition kepada Airport Pulau Pinang. Jadi saya ingin bertanya kepada Padang Serai, kenapa kerajaan sukar untuk memberikan kelulusan pembinaan ini? Sedangkan ia merupakan satu perkara yang boleh meningkatkan nama Malaysia di persada dunia, khususnya untuk kita membuat satu impian menjadi Memphis di peringkat Asia ini. Terima kasih. Terima kasih, Jerantut. Itu yang menjadi persoalannya. Sebab Menteri Besar Kedah, KXP, telah pun meminta kepada Yang Amat Berhormat Tambun 2 kali untuk memberikan taklimat tentang projek Kedah Aerotropolis. Saya tidak mahu berburuk sangka. Datuk Yang di-Pertua, dengan adanya Kedah Aerotropolis ini, jurang KDNK, ini penting, Kedah dan Pulau Pinang dapat dikurangkan daripada 55% kepada 37% pada tahun 2030. Ini membuktikan Kedah Aerotropolis sebagai game changer yang mampu mengurangkan kadar jurang kaya miskin bagi negeri-negeri wilayah utara di wilayah utara. Datuk Yang di-Pertua, Kedah Aerotropolis disasarkan sebagai hub industri penerbangan Asia Pasifik bagi melengkapkan jaringan perniagaan yang sempurna kerana ia bertepatan dengan kedudukan negeri Kedah di sempadan utara pintu masuk antarabangsa utama ke Malaysia di dalam lingkungan Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle.
IMTGT dan Northern Corridor Economic Region NCER. Cadangan Kerajaan Persekutuan untuk menaik taraf lapangan terbang Pulau Pinang dan Subang bertujuan untuk menarik pelabur, peniaga dan pelancong adalah amat berbeza sekali dengan Kedah Aerotropolis yang mana fokusnya kepada kargo dan MRO selain berperanan untuk complementing Penang Airport dari segi penumpang. Datuk Yang di-Pertua, oleh kerana masa sudah tidak mengizinkan, saya ahli parlimen dari Kedah juga sekarang ini sebagai esko pengangkutan, saya minta supaya kerajaan menimbangkan semula supaya kelulusan segera diberikan kepada projek Kedah Aerotropolis ini. Jadi saya minta Yang Mohamad Tambun, Yang Berhormat Menteri Pengangkutan supaya menerima, mungkin dahulu menteri yang lain, kerajaan yang lain, ini kerajaan yang baru, untuk mendengar taklimat secara spesifik, komprehensif tentang projek ini yang boleh meningkatkan. Tadi seperti disebut dalam ucapan awal saya tadi, adalah permohonan-permohonan tentang pampasan bayaran sebagainya tidak disebutkan di dalam bajet. Jadi ini adalah suatu projek yang diusahakan, telah disebut lama. Daripada KXP kita ubah kepada Kedah Aerotropolis bagi meningkatkan ekonomi di wilayah utara. Khususnya di kawasan yang dulu dikewakili oleh Datuk Yang di-Pertua Speaker Sungai Petani. Kedah Aerotropolis ini berada dalam Parlimen Sungai Petani di selatan negeri Kedah, dan ia akan memberikan impak ekonomi yang sangat besar bukan hanya kepada selatan Kedah tetapi juga di seberang perai, Permatang Pauh, Tasik Gulgor dan sebagainya. Jadi saya mohon Datuk Yang di-Pertua supaya Kementerian Pengangkutan Yang Mohamad Tambun untuk menimbangkan semula, sebab projek ini tidak menggunakan kantung ataupun duit daripada Kerajaan Persekutuan, malah kita telah pun bersedia dengan 20 pelabur yang telah disenarai pendek, 2 telah pun bersedia untuk melabur dalam projek yang sangat-sangat berimpak tinggi ini. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon kerajaan dengan serius, tidak bermain politik, tidak merujuk untuk terus berbalas dendam, tapi tumpu kepada untuk menaikkan ekonomi rakyat. Sekian Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Damansara. Terima kasih Tuan Speaker memberikan saya peluang juga untuk turut menyerta di dalam perbahasan untuk bajet yang telah pun dibentangkan. Tuan Speaker, apabila Yang Amat Berhormat daripada Tambun membentangkan bajet, beliau telah pun membuat rojokan-rojokan spesifik kepada perlunya kami meneruskan dengan usaha mementeras rasuah, dan juga dibuat rojokan kepada apa yang disebut sebagai indeks persepsi rasuah yang juga melibatkan negara kita. Tuan Speaker, indeks persepsi rasuah kita turun ke nombor 61. Dan ini menunjukkan bahawa ada masalah yang perlu kita kemukakan untuk perbincangan, iaitu kenapa walaupun kami sering kali sebut berkenaan dengan perlu untuk kita lawan rasuah, benteras rasuah dan sebagainya, tapi masih kita lihat bahawa khususnya di dalam penggal yang lalu di bawah kerajaan Perikatan Nasional ada keturunan ataupun turunnya kita dalam indeks tersebut. Dan Tuan Speaker, saya ingin menyatakan di sini bahawa selain daripada kita melihat kepada tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang melakukan rasuah, sama ada politik ataupun tidak, itu perkara yang penting. Memang ramai di luar sana mereka mengharapkan bahawa tindakan diambil. Tetapi satu perkara, Tuan Speaker, yang sangat penting, yang juga harus dilihat dan diambil secara serius adalah agensi-agensi yang berkaitan dengan apa yang disebut sebagai enforcement ataupun pelaksanaan. Tuan Speaker, ada banyak aduan yang saya terima berkenaan dengan keadaan-keadaan di mana orang yang ditahan khususnya oleh SPRM. Mereka ditahan dan di dalam tahanan mereka ini diberitahu bahawa perlu untuk mereka selesaikan kes-kes yang wujud, khususnya kes sivil. Apa maksud dia itu? Tuan Speaker, ini apa yang berlaku? Apabila ada kes sivil di mana ada mungkin satu masalah di antara pengarah-pengarah syarikat, maka laporan dibuat kepada MACC atau SPRM. Dan apabila laporan dibuat, kita lihat tangkapan dibuat. Pihak SPRM akan menangkap satu pihak dan kemudian dibawa reman
dan selepas riman, dalam masa riman, mereka akan diminta untuk selesaikan kes-kes tertentu. Ini Tuan Speaker adalah satu salah gunaan kuasa. Kerana apa yang digunakan atau berlaku di situ adalah kita gunakan kuasa untuk kita bawa tekanan kepada individu-individu tertentu untuk ataupun bagi tujuan menyelesaikan kes-kes yang lain. Tuan Speaker, dalam keadaan tersebut, aduan akan dibuat. Laporan akan dibuat berkenaan dengan apa yang saya sebut tadi. Tapi soalan dia, adakah apa tindakan diambil? Bila kita sebut berkenaan dengan lawan rasuah, kita nak bersihkan negara. Tapi soal dia, bagaimana kita nak bersihkan agensi-agensi yang berkaitan dan bertanggungjawab untuk membersihkan atau membenteras rasuah. Ini bukan perkara yang baru. Ini perkara yang kerap berlaku dan saya pun telah membangkitkan perkara ini dahulu dalam Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, saya buat rujukan kepada dua petikan. Pertama sekali, Tuan Speaker, ada satu kenyataan yang keluar dalam apa yang disebut sebagai Sabakini, di mana dinyatakan bahawa ada seorang pegawai SPRM yang disiasat kerana telah pun terima rasuah sebanyak 20 juta yang dikatakan untuk pau pihak-pihak tertentu. Ini adalah apa yang dilaporkan dan butir-butir itu dikemukakan secara jelas di mana aduan dibuat. Tapi soal yang berbangkit, Tuan Speaker, adalah apakah yang telah pun berlaku kepada aduan-aduan ini? Apabila aduan dibuat terhadap mereka di dalam SPRM kerana salah guna kuasa dan sebagainya. Dan kita kerap kali mendengar, walaupun dari sudut mereka yang mengatakan ada tekanan politik ataupun orang-orang yang mengatakan bahawa tangkapan dibuat untuk tujuan-tujuan yang lain. Aduan dibuat, tapi apakah tindakan? Adakah kita ada satu mekanisme untuk pastikan bahawa mereka yang kena ugutan-ugutan sedemikian rupa dan sebagainya, adakah mereka ini diberikan ruang untuk membawa aduan itu ke depan? Kalau tidak, Tuan Speaker, apa akan berlaku adalah kita ada keadaan di mana mereka-mereka yang ditangkap itu dalam masa siasatan dibawa tekanan. Dan tekanan itu boleh, Tuan Speaker, membawa kepada keadaan-keadaan yang mencemaskan. Tuan Speaker, dalam Dewan Yang Mulia ini beberapa tahun yang lalu, kita ada dengar berkenaan dengan kes di mana apa yang disebut sebagai spy, ex-spy chief yang terikat dalam kes sebanyak 50 juta CBT. Nama dia diberikan masa itu Sasana Abdul Hamid. Apa yang berlaku di situ, beliau dituduh berkenaan dengan satu kes yang melibatkan wang US dollar sebanyak 12.1 juta. Apabila beliau dilepaskan oleh mahkamah, beliau telah pun balik ke SPRM untuk menuntut wang yang telah pun diambil oleh pegawai-pegawai SPRM semasa siasatan. Dan wang itu adalah wang yang cukup besar. Apa disebut di situ? On the same day, MACC issued a statement that the Commission had detained 3 of its officers over the missing cash. Saya baca daripada apa yang disebut dalam Malaysia Kini. Di sini ada laporan yang dibuat oleh beliau bahawa beliau telah pun semasa siasatan memberikan kepada SPRM 25 juta. Pegawai-pegawai yang ambil wang itu, kemudian apabila kes kes digugurkan, beliau kembali ke SPRM untuk mengambil wang tersebut, tetapi apa yang berlaku? Diberitahu bahawa wang tersebut itu telah pun hilang. Nah, Tuan Speaker, ini adalah perkara yang dibangkitkan bertahun-tahun. Tapi apakah mekanisme yang telah pun diwujudkan untuk kita pastikan perkara sedemikian tidak berlaku? Bagaimana dalam keadaan, Tuan Speaker, kalau kita dalam riman, masa itu dibawa tekanan? What do we do? Just accept. Lepas itu kita balik, buat aduan, tulis kepada ketua SPRM, tapi tidak ada tindakan. Bawa dalam Dewan, tidak ada tindakan. Jadi kalau kita sebut berkenaan dengan rasuah, nak bersihkan. Kalau kita sebut berkenaan dengan indeks persepsi rasuah, patut kita lihat kepada apa yang sebenarnya perlu kita laksanakan. Saya minta supaya kerajaan ambil perkara ini secara serius. Kena tanya kepada SPRM. Saya nak tahu daripada menteri, berapa banyak aduan yang dibuat berkenaan dengan perkara-perkara begini. Berkenaan dengan apa yang disebut sebagai wang yang diambil semasa siasatan tetapi wang itu hilang kemudiannya. Kedua, berkenaan dengan ugutan-ugutan yang dibawa terhadap mereka-mereka yang ditangkap. Kerap kali mereka bukan suspek, hanya saksi, Tuan Speaker, tapi mereka juga ada keadaan di mana mereka ini diugut. Dan ini adalah satu perkara, Tuan Speaker, yang saya rasa kita kena ambil serius. Dalam bulan Jun tahun yang lalu, Tuan Speaker, kita ada Speaker Dewan Negara
Beliau juga telah pun mengeluarkan satu kenyataan. Dalam kenyataan tersebut beliau katakan, dan saya baca apa yang disebut di sini. MACC urged to set up clear procedures for the handling of case items. Dalam keadaan tersebut, Tuan Speaker, saya nak tanya, apa telah pun berlaku? Walaupun dibawa oleh apa yang kita sebut sebagai the Senate Special Select Committee on Governance, Integrity and Anti-Corruption. Walaupun dibawa oleh mereka, tetapi saya lihat tidak ada tindakan sehingga sekarang. Tuan Speaker, inilah satu perkara yang penting. Bukan saja kita lihat kes-kes yang kecil, yang disiasat. Tapi banyak kes lagi yang kita lihat, walaupun disiasat, tapi apa yang dilaksanakan itu, tindakan tidak memadai. Tadi sebentar disebut oleh sahabat saya daripada Titi Wangsa, berkenaan dengan 1MDB. Di mana kita ada kes yang melibatkan 6.5 bilion. Tapi apa yang kita lihat, satu penyelesaian untuk hanya 2.5 bilion. Soal dia, kalau kes-kes sebesar ini, adakah ianya satu kes di mana kita boleh dapat apa yang disebut sebagai transparansi? Kita nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. Kes-kes yang lain yang telah pun dibawa kita sebelum daripada ini, Tuan Speaker, saya nak ungkit beberapa kes. Kes misalnya berkenaan dengan LCS. Kapal-kapal yang mereka katakan wang sebanyak 9 bilion telah pun dikeluarkan untuk kapal-kapal tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Walaupun kontrak dia 9 bilion, tetapi sebanyak 6 bilion telah pun dibayar, kita tidak lihat sebarang pun kapal-kapal tersebut diserahkan. Bagaimana dengan apa yang telah pun berlaku kepada wang itu? Adakah ini satu kes juga di mana kita tidak akan lihat sebarang tindakan diambil? Saya minta MACC, apakah tindakan yang telah pun diambil? Dan kenapa kita tidak ada jawapan kepada aduan yang dibawa itu? Kepada saya senang, kalau ada kesalahan dibuat, kita kena ambil tindakan. Inilah satu perkara yang perlu kita laksanakan across the board. Tak perlu kita datang ke sini, kita bincang tetapi tak ada tindakan, Tuan Speaker. Dalam keadaan tersebut, saya memang menekan perkara ini. This has to be the stand that we as MPs must take. Kemudian, Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada apa yang lebih menarik, satu kes yang melibatkan Menara Kuala Lumpur. Kita masih lagi ingat apabila berlaku perkara itu, semua atau satu Dewan Rio berkenaan dengan apa telah berlaku dan sebagainya. Tadi ada sahabat terpelajar saya, sahabat daripada Indra Mahkota, mungkin bukan masa dia sebagai menteri, tapi saya nak tahu kenapa tak ada tindakan sehingga sekarang, kenapa diam sahaja. Ini melibatkan satu perkara yang cukup penting. This is Menara KL we are talking about. Takkan selepas kita buat aduan dan minta supaya tindakan diambil, tidak ada tindakan langsung, Tuan Speaker. Saya minta agar satu penjelasan diberikan berkenaan dengan perkara-perkara ini. Dalam masa, Tuan Speaker, dalam masa sebentar. Ada pertukaran speaker, kita bagi laluan saya. Minta maaf, Speaker. Damansara. Jarang berlaku tapi berlaku hari ini. Boleh saya teruskan, Puan Speaker? Boleh. Terima kasih. Ya, sila. Okey, terima kasih Damansara. Saya merasa amat teruja bila mendengar Damansara berhujah bagaimana tentang seriusnya kita untuk memerangi rasuah ini. Dan saya juga ingin mengetahui bahawa inisiatif tata kelola dan juga good governance dengan izin sekiranya GICC dibubarkan. Hari ini GICC dah tidak ada. SPRM adalah sebenarnya agensi penguatkuasa, manakala GICC adalah pembuat dasar serta memantau pelaksanaan dasar, kerana SPRM tidak boleh membuat dan juga memantau dasar, terutama sekali apabila melibatkan penguatkuasaan di bawah SPRM. Saya nak tanya kepada Damansara, banyak pencapaian yang baik yang telah pun dibuat oleh pihak GICC, terutama sekali dalam memantau, menyelia dan sebagainya dalam perkara-perkara yang melibatkan SPRM. Adakah perlu kita menghidupkan semula GICC ini operasinya? Saya ingin bertanyakan pandangan daripada Damansara. Terima kasih. Damansara, saya tertarik kepada Damansara sebut berkenaan dengan tekanan dalam siasatan. Saya lebih kepada Riman. Riman, kalau apa yang berlaku sekarang saya lihat, wajib selepas 24 jam tahanan Riman disambung 4 hari dalam kes-kes SPRM. Sebab kita tahu bahawa 24 jam tu mesti ada ID dikemukakan kepada Tuan Magistrate. Dan 24 jam kena beritahu apa yang berlaku semasa 24 jam. Jadi sekarang seolah-olah macam satu nak menekan dari segi siasatan,
disambung riman sehingga 4 hari dalam kes-kes SPRM. Dan satu lagi, kalau pengaduan tentang SPRM adakah perlu dibuat kepada Perdana Menteri ataupun kepada pihak berkuasa? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat saya dari Besut dan juga daripada Masjid Tanah. Minta maaf betul ya. Ya. Ini adalah poin yang saya kemukakan tadi. Kita semua tahu berlakunya bukan salah guna kuasa pada pihak-pihak agensi pelaksanaan. Memang ada aduan dibawa. Tapi apabila kita melihat kepada aduan itu, orang yang adu itu dia ni dalam tahanan. Jadi soal dia bagaimana dia ada peluang untuk membawa aduan dia ke depan semasa siasatan itu. Supaya dia ni tidak diberi tekanan dalam keadaan seperti mana kita lihat sekarang. Apa yang disebut tadi betul. Seolah-olah selepas riman terus dia akan dapat riman yang berterusan dan sebagainya. Kadang-kadang tidak ada alasan pun. Tapi soal dia, apakah mekanisme? Ya, apakah mekanisme untuk mereka yang menerima ataupun melalui keadaan tersebut membuat aduan? Itu yang dibawa oleh Masjid Tanah juga. Saya rasa perlu kita ada mekanisme tersebut. Saya rasa perlu untuk Menteri menjawab soalan itu. Saya akan bagi satu contoh yang lebih menarik ataupun lebih menekankan Besut. Yang berhormat kita lihat kepada masa sudah tamat. Baik, bagi saya 30 saat lagi. Okay. Kita lihat Puan Speaker kepada kes di mana ada ancaman ugutan dibawa Besut. Bukan kepada sesiapa yang kira dia dibawa ke atas Ketua Hakim Negara. Tahun yang lalu kita masih ingat ada media sosial yang dipaparkan ancaman ugutan Ketua Hakim Negara. Masa itu kita lihat ada kenyataan daripada Ketua Polis Negara. Dia kata ini serius, tindakan perlu diambil. Ada tangkapan, ada tahanan, ada riman. Tapi sehingga sekarang kita tak tahu apakah sebenarnya tindakan yang diambil. Saya minta supaya kita dapat dalam Dewan ini kita dapat menekankan apa yang sebenarnya berlaku. Adakah tindakan diambil ataupun tidak. Walhal Puan Speaker 2 hari yang lalu kita lihat apabila ada 2 pelajar SPM yang ada video terus ditangkap di riman 2 hari. Saya nak tanya, adakah perlu untuk tahanan riman untuk pelajar-pelajar sedemikian? Kepada saya itu tidak patut, tidak wajar. Kerana kita tidak perlu riman mereka, simpan dalam balai. Ada tindakan lain yang boleh diambil. Tetapi pihak polis memang ada kuasa, mereka boleh ambil kuasa. Tapi discretion is theirs. Jadi saya ingin minta, kita lihat keadaan di mana aduan-aduan dibuat berkenaan dengan kes-kes yang besar. Tiada tindakan diambil. Saya minta supaya kita lihat perkara ini dengan serius. Karena kalau kita betul-betul nak sebut berkenaan dengan kita lawan rasuah dan sebagainya, Puan Speaker, maka kita kena tunjuk kita serius. Apabila kita kena tunjuk, kita kena pastikan kes-kes yang kita bawa ke depan dalam Dewan ini semua ada penyelesaiannya. Kalau ada orang yang melaksanakan atau melakukan kesalahan, ambil tindakan. Kalau tidak ada, beritahu kepada Dewan apakah sebenarnya yang berlaku dan kenapa tidak ada tindakan diambil. Saya harap bahawa perkara-perkara ini dapat dijawab oleh Menteri apabila mereka menggulung nanti. Terima kasih, Puan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Seterusnya saya jemput Yang Berhormat Pasir Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua mempersilakan saya untuk meneruskan perbahasan Belanjawan 2023 ini. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Tambun di atas pembentangan Belanjawan 2023 ini yang memulakan ucapannya dengan memetik kisah Nabi Yusuf bersama dengan raja di zamannya yang disebut dalam teks Belanjawan sebagai Raja Al-Aziz. Saya suka untuk memberikan sedikit ulasan bahawa Al-Aziz itu merupakan gelarannya, bukan namanya. Sebagaimana kita menyebut Fir'aun ataupun Al-Malik, itu merupakan gelaran-gelaran raja dan namanya itu bukannya Al-Aziz tetapi gelarannya. Apapun, terima kasih dan tahniah kepada Yang Berhormat Tambun di atas ucapannya yang saya kira cukup baik pada permulaannya memetik kisah Nabi Yusuf. Dan cuma saya ingin meneruskan ucapan ini dengan beberapa persoalan yang penting Puan di-Pertua, iaitu pertama berhubung dengan perbelanjaan mengurus. Dalam Belanjawan 2023 kita dapati ia meningkat 55.6 bilion ringgit Malaysia berbanding peruntukan asal yang dibentangkan oleh pentadbiran Yang Berhormat Bera pada Oktober pada tahun lepas. Bajet mengurus pada tahun lepas yang dibentangkan untuk tahun ini 233.5 bilion ringgit Malaysia
bajet 2023 dibentangkan oleh Yang Amat Tambun ialah 289.14 bilion ringgit Malaysia. Berlaku peningkatan untuk bajet mengurus ini, sedangkan kalau kita lihat ia berlaku di sebalik tindakan menghapuskan portfolio menteri-menteri di Jabatan Perdana Menteri, maka sepatutnya ia berlaku penjimatan. Yang agak menghairankan, pentadbiran Yang Amat Tambun telah dengan bangganya mengumumkan langkah-langkah penjimatan dengan mengurangkan perkhidmatan kepada rakyat. Contohnya mengurangkan peruntukan ahli parlimen dari 38 juta ringgit Malaysia kepada 1.3 juta ringgit Malaysia. Tiada peruntukan untuk ahli parlimen pembangkang. Jumlah anggota kabinet lebih kecil dan tiadanya penasihat bertaraf menteri, tiada kenaikan gaji dan sebagainya. Jadi soalannya, kenapakah perbelanjaan mengurus ini semakin meningkat khususnya pada Jabatan Perdana Menteri? Tadi saya mendengar ucapan daripada Titi Wangsa cukup bagus, iaitu perbelanjaan ini harus dibentang secara transparan, secara telus, di mana perbelanjaan pembangunan tidak boleh diselitkan di bawah pembelanjaan mengurus dengan semata-mata bertujuan untuk kita menambahkan hutang. Tetapi pada pemahaman saya, konsep menarik perbelanjaan mengurus pembangunan kepada perbelanjaan mengurus ini sudah berlaku agak lama sebenarnya, beberapa tahun yang lalu, bahkan ketika Kerajaan Barisan Nasional sebelum 2018. Soalannya, kalau boleh dijawab oleh pihak kerajaan, berapa banyakkah perbelanjaan daripada mengurus pembangunan diselitkan di bawah perbelanjaan mengurus semata-mata untuk mencantikkan akaun kita, dalam istilah yang lain kita sebut sebagai creative accounting, dengan izin. Beberapa soalan ringkas yang perlu untuk saya lontarkan, iaitu berhubung dengan pembangunan KBSP. Saya mengharapkan supaya kerajaan dapat mempertimbangkan semula pengeluaran KBSP secara bersasar seperti dituntut oleh ramai pihak. Pemberian RM500 Malaysia itu bagus, tetapi ia tidak memberikan apa-apa impak, kerana penerima RM500 Malaysia itu hanya boleh menggunakan wang itu beberapa puluh tahun kemudian. Saya juga ingin bertanya berhubung dengan keistimewaan kepada golongan OKU yang tidak disebut di dalam bajet. Bajet 2023 dibentangkan oleh Berhormat Senator Tengku Zafrul, memperincikan banyak contohnya insentif sebanyak 30% daripada gaji bulanan bagi tempoh 6 bulan pertama kepada golongan OKU yang bekerja, program jamin kerja dan kebajikan OKU yang banyak disebut di dalam slide dan juga bajet yang dibentangkan tahun lepas. Tahun ini ia tidak disebut berkenaan dengan insentif-insentif kepada OKU. Jadi kalau boleh, di dalam jawapan nanti saya mahu supaya jawapan terperinci, apakah keistimewaan kepada golongan OKU yang diperincikan di dalam bajet ini. Yang berikutnya, saya juga ingin menarik perhatian berhubung dengan perjawatan-perjawatan yang ada di peringkat kerajaan. Tadi ada Menteri Pendidikan, ini saya nak lontarkan bagaimana berlaku isu perjawatan di peringkat guru-guru. Kalau guru-guru berada di PPD, Pejabat Pendidikan Daerah, bila mereka naik daripada grade 48 naik ke 52 ke 54 sebagai contoh, mereka kena turun semula ke sekolah menjadi guru biasa. Jadi ini persoalan yang saya fikir agak penting untuk kita bincangkan, kerana ia menjadi diskredit kepada guru itu sendiri untuk berkhidmat kepada junior mereka di PPD, ke Pejabat Pendidikan Daerah ataupun JPN. Dan ini satu perkara yang agak terbalik. Saya fikir konsep perjawatan khususnya di JPN ini perlu untuk nak dikaji semula supaya ia lebih melihat daripada aspek senioriti dan juga keselesaan untuk bekerja. Begitu juga jabatan-jabatan kerajaan yang lain. Saya nampak Menteri Belia dan Sukan pun ada. Saya mohon dikaji perjawatan di Jabatan Belia dan Sukan di peringkat daerah. Saya ambil contoh daerah saya, parlimen saya, Pasir Mas. Kami berkongsi jabatan Belia dan Sukan yang sama dengan Rantau Panjang, sedangkan kami merupakan parlimen yang berlainan. Sudah tentu program yang agak berlainan, tetapi beberapa orang itulah, 3-4 orang itulah saja yang menguruskan program sukan dan sebagainya. Kalau boleh, ini dapat diberikan perhatian oleh Kementerian Belia dan Sukan sebagai contoh. Begitu juga dengan perkhidmatan-perkhidmatan yang lain. Menteri Komunikasi dan Digital pun ada sama, minta tolong supaya dapat dilihat aspek liputan internet di kawasan saya di Pasir Mas. Yang Berhormat Menteri, kalau boleh saya sebut, ramai rakyat saya yang lebih suka membeli SIM card daripada Thailand untuk beroperasi di Malaysia, kerana sangat-sangat teruklah khidmatan internet khususnya di kawasan-kawasan pedalaman yang sering dilanda banjir seperti kawasan saya di Pasir Mas. Poin yang dipertua, saya ingin meneruskan kepada beberapa persoalan yang berikutnya, iaitu Yang Amat Berhormat Tambun menyebut berkenaan dengan isu-isu rasuah
satu kali pertamalah saya mendengar satu pembentangan bajet yang menceritakan terlebih dahulu situasi negara kita. Itu bagus sebenarnya, bukan tidak bagus. Ia mengajak rakyat untuk melihat apakah situasi yang berlaku. Tetapi saya perasan bila disebut soal ketirisan, rasuah dan sebagainya, tidak disebut perkataan 1MDB sebagai salah satu daripada kes rasuah ataupun kes salah guna kes isu keuangan yang paling besar dalam negara ini. Sedangkan pada sesi yang lepas, kawan-kawan kita daripada kerajaan yang juga dulu menjadi kerajaan kemudian jadi pembangkang, tak putus-putus sebut tentang 1MDB. Saya tak tahulah 1MDB ini telah pun disapu di celah kapek yang mana. Ia tidak perlu disebut juga sebenarnya, tetapi bila menyebut tentang isu keuangan dan sebagainya, kenapa sekarang cuba nak menyembunyikan 1MDB? Adakah menjaga hati rakan di sebelah bila Damansara menyebut berkenaan dengan indeks rasuah? Di antara perkara yang saya fikir tidak akan membantu kepada mencantikkan indeks rasuah transparansi indeks selepas daripada ini ialah pelantikan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri yang masih lagi terlibat dalam kes salah guna kuasa. Ia sangat besar impaknya kepada isu transparansi dalam negara kita pada hari ini. Betul yang disebut oleh Damansara tadi. Saya setuju sangat. Isu LCS dan sebagainya yang disiasat oleh PAC pada penggalian lepas. Tetapi dengan pelantikan seorang yang masih ada dakwaan di mahkamah sebagai seorang anggota eksekutif yang tertinggi, ia saya rasa tidak membantu kepada transparansi indeks. Sedangkan kalaulah nak dikira kerajaan ada 148 orang ahli parlimen. Saya sebut kalau ditarik 30 pun tak terjejas pun kerajaan kalau nak kira pun. So apa masalahnya nak dilantik orang yang ada kes rasuah ini sebagai timbalan kes salah guna kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri. Melainkan ada satu perjanjian sulit yang berlaku yang pasti gudang pun tak tahu. Mungkin. Jadi maaf ya. Gurau. Jadi saya fikir ini isunya. Jadi dalam kita menyebut tentang transparansi indeks ini persoalan yang paling penting. Timbul isu kadang-kadang saya tengok orang sebut dulu masa PAS ada dalam Perikatan Nasional boleh je berkawan. Ya, kita berkawan bentuk kerajaan dan bagi sokongan, tapi kita tidak melantik di dalam kabinet orang yang ada isu-isu dan isu-isu pendakwaan seperti ini. Ini bukan saja dilantik, terus diletakkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini satu perkara yang saya fikir benda yang perlu untuk diperhatikan oleh kawan-kawan kita di sebelah sana. Saya ingin meneruskan kepada beberapa persoalan yang lain, terutamanya dalam perenggang 44 kemudahan pinjaman untuk usahawan mikro dan penjaja kecil disediakan di bawah agensi seperti Bank Negara dan sebagainya. Saya sokong. Cuma yang dipertua tiada perincian untuk program keusahawanan. Sebab dalam bajet dulu saya dapat mengesan MARA sebagai contoh ada diperuntukkan nilai 15 juta ringgit Malaysia, BSN 150 juta melalui semarak belia dan skim penjaja kecil, SMB Bank 90 juta ringgit, Agrobank 30 juta ringgit. Kali ini tidak disebut, jadi saya minta perincian. Begitu juga dengan pelepasan daripada status muflis bagi kes kecil yang hutangnya kurang RM50,000 Malaysia. Saya mohon perincian mekanisme daripada kerajaan kerana terdapat situasi berbeza sama ada mereka diisytiharkan muflis hanya menjadi kerana masa keadaan atau kerana kecuaian sendiri. Dalam perenggang 101, graduan TVET terima gaji rendah. Jadi kerajaan akan libatkan syarikat swasta dan JLC untuk ambil alih sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET ini. Tetapi contoh syarikat yang dinyatakan berada di negeri yang industri yang sudah makmur. Jadi mohon kerajaan libatkan juga institusi TVET dan syarikat swasta JLC di negeri-negeri berpendapatan rendah seperti Kedah dan Kelantan. Dagang kesan limpahan juga turut dirasai. Begitu juga apabila Perdana Menteri menyebut JLC akan menawarkan 35,000 peluang kerjaya kepada beliau graduan TVET, kumpulan rentan dan veteran. Adakah ia ditawarkan menerusi program MyStep yang mana ia ditawarkan secara kontrak? Jadi Yang Berhormat Tambun tak nyatakan MyStep, tetapi bilangan peluang kerjaya sama seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Senator Tengku Zafrul sebelum daripada ini. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk meneruskan peningkatan gaji sebanyak RM100 daripada RM1,400 hingga RM2,000 kepada RM1,500 sehingga RM2,100? Begitu juga di dalam isu-isu tumpuan khas kepada anak-anak Bumiputera. Saya fikir dalam bajet ini mungkin ada, tetapi perlu untuk dinyatakan secara terperinci apakah keistimewaan kepada golongan Bumiputera. Sebab hari ini Puan Ahli Petua, saya baca laporan Astro Awani semalam menyebut bahawa menerusi dapatan kaji selidik Mega Tinjauan Rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran Kerajaan Paduan, menyaksikan 51% responden menyatakan mereka tidak berpuas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini.
Begitu juga sentimen yang rendah dari kalangan masyarakat Melayu terhadap keyakinan kerajaan menjadi cabaran utama. Ini terbukti apabila kaum Melayu di Semenanjung mencatatkan tahap tak puas hati paling tinggi. 71% orang Melayu di Semenanjung tak puas hati dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Kajian sempena 100 hari oleh Sinar Harian, Astro Awani, Sincu, The Star dan Malaysia dan kerjasama beberapa firma penjedikan yang lain. Jadi soalan saya ialah hari ini saya fikir kerajaan perlu untuk mengutamakan negeri-negeri yang mempunyai bumi yang melibas area sebagai contoh Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Menafikan peruntukan kepada ahli-ahli parlimen kami yang berada di negeri-negeri ini akan lebih menaikkan temperature dengan izin, menaikkan suhu kemarahan rakyat. Bagi kami Perikatan Nasional kami tidak ada masalah. Kami balik ke kawasan kami, rakyat minta peruntukan, kami kata kerajaan tak bagi, tak ada masalah. Tapi itu hanya akan meninggikan suhu kemarahan rakyat. Kita berikan kepada sila jurus. Saya nak tanya berkenaan dengan peruntukan. Apakah benar Yang Berhormat daripada Pasir Mas telah membuat Pasir Putih telah membuat pengakuan bahawa PAS sedia untuk memberi peruntukan kepada Bersatu untuk tujuan pilihan raya? Apatah lagi wang itu sepatutnya digunakan bagi manfaat rakyat? Bukankah betul, Yang Berhormat? Setuju dengan saya? Kalau ada wang begitu banyak, sepatutnya gunakan untuk manfaat rakyat. Dan adakah Yang Berhormat juga bersetuju dengan saya? Tidak perlu adanya apa-apa langkah-langkah untuk menjatuhkan kerajaan ini seperti yang telah dibuat sebelum ini. Saya tidak boleh beli menjawab. komitmen atau sign memorandum. Itu Abang Mak Jelutong boleh tunggu giliran Pasir Putih lah. Sebab Pasir yang mulakan kenyataan itu Pasir Putih, bukan saya. Jadi boleh tunggu giliran Pasir Putih untuk menjawab. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yang Berhormat Perdana Menteri yang telah membuat penegasan bahawa LGBT, sekular, komunis tidak diiktiraf dalam kerajaan paduan. Itu satu kemajuan yang cukup baik. Sebab itulah barangkali lah saya tengok Bagan ada, Damansara ada, mungkin DAP sudah boleh menilai balik tujuan dan matlamat ditubuhkan kerana DAP menjunjung perlembagaan Malaysia sebagai sebuah dokumen sekular. Jadi apabila Perdana Menteri kata sekular tidak ada tempat, jadi itu satu perkara yang saya rasa cukup baik untuk diterima oleh rakyat dan mungkin satu kajian boleh dibuat balik oleh kawan-kawan yang saya hormati, otak-otak yang lama ini, boleh dibuat balik apabila matlamat DAP itu sendiri adalah menjunjung perlembagaan sebagai dokumen sekular. Bukan saya kata. Bagi saya perlembagaan ini bukan dokumen sekular kerana perkara 3 meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Mas. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Kina Batangan. Terima kasih Tuan Pertua. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga Menteri Keuangan telah membentangkan bajet yang merangkumi semua aspek, sama ada di bandar, luar bandar, dan yang jelas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempunyai komitmen, mempunyai kesungguhan dan mempunyai keberanian untuk menoktahkan kemiskinan di negara kita. Tuan Pertua, memerangi kemiskinan ini adalah wajib. Walaupun mungkin tahun ini, tahun depan kita tidak berhasil, tetapi sekurang-kurangnya kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memperlihatkan bahawa kerajaan perpaduan hari ini benar-benar ingin memerangi kemiskinan. Saya juga terpanggil dengan rakan-rakan di sebelah sana, Pasir Mas dan juga Tasik Glugu, mengatakan terkeliru. Biasanya dalam kamus menyatakan orang yang selalu terkeliru ini orang yang hilang keyakinan. Kedua, Pasir Mas juga menyinggung kenapa timbalan Perdana Menteri dilantik sedangkan dalam kes mahkamah. Tidakkah Yang Berhormat melihat dalam rumah sendiri pun ada juga kes mahkamah? Dan dalam istilah hidup kita ini, sebelum bersalah dia masih tidak didapati bersalah oleh mahkamah. Innocent until proven guilty. Apa masalahnya? Tolong Yang Berhormat ini seorang ahli parlimen yang saya hormati. Jadi jangan menyinggung secara pribadi begitu, tidak baik. Saya ini mulut sini celupar juga, tapi menyinggung pribadi tidak. Justru itu saya ingin
menyatakan kepada kerajaan yang amat berhormat, untuk memerangi kemiskinan ini bermakna ahli-ahli parlimen yang menyokong kerajaan harus diperkasakan. Bagaimana memperkasakan? Maka perbanyakkan peruntukan ahli-ahli parlimen. Jangan kurang, tambah lagi. Sebab peruntukan ahli parlimen ini akses dia direct kepada rakyat. Rakyat akan menerima limpahan itu dan kita boleh mengangkat martabat rakyat, mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Ini penting untuk dipertimbangkan oleh kerajaan. Banyak peruntukan, banyak bajet boleh dipotong. Peruntukan wakil rakyat penyokong kerajaan jangan dipotong. Saya juga dulu saya berjanji itu Petua bahawa saya akan membahas isu yang saya ungkit beberapa kali. Saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Menteri Keuangan pengiktirapan bertauliah Jabatan Teknikal Kerajaan Negeri Sabah melalui Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah. Walaupun saya bukan lagi menteri di sana, tetapi saya masih ada hak untuk membawa isu ini supaya kerajaan memberi pengiktirapan. Demikian juga saya berterima kasih kepada kerajaan sebab meluluskan peruntukan pakej PEN Borneo Pasal 1. Saya berharap kerajaan persekutuan tunaikanlah janji-janji ini. Sebab PEN Borneo ini adalah janji kerajaan persekutuan. Maka laksanakan, selesaikan pakej 1, Pasal 1, kemudian Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 1 ini pun ada lagi lebih kurang 19 pakej belum dilaksanakan. Jadi dengan adanya pengumuman dari Menteri Keuangan, saya yakin tahun ini boleh bermula 19 pakej yang belum dilaksanakan ini. Saya juga ingin mengusulkan kenapa Sabah antara negeri yang termiskin di dalam negara kita ini dan 3 daerah termundur dan termiskin, yaitu daerah Pitas, Kuta Meruduh dan daerah Tongod, satu-satunya di kawasan parlimen saya. Sabah miskin sebab ada beberapa faktor. Faktor pertama, tidak ada akses kesihatan yang mencukupi. Ada pusat kesihatan, ada klinik kesihatan, tidak ada pakar doktor, tidak ada kelengkapan equipment dan sebagainya. Jadi ini perlu dilihat oleh Kementerian Kesihatan secara saksama bagaimana mengangkat kesihatan di seluruh negara, bukannya melihat isu soal rokok lah, macam-macam dilihat. Ini tidak penting. Yang penting bagaimana mempertingkatkan kualiti kesihatan kita di semua peringkat. Ini penting. Sebagai menteri harus melihat perkara ini sebagai keutamaan. Jangan terpesong dengan dengan pendapat-pendapat menteri yang dulu. Yang kedua, tidak ada akses kesihatan, pendidikan. Banyak sekolah-sekolah, terutama sekali sekolah daib yang diperkatakan akan diberi beratus-ratus juta, tetapi masih lagi kekurangan-kekurangan ini menyebabkan kemunduran itu berlaku. Dan tidak ada utilities seperti air bersih, api listrik, dan juga internet dan jalan raya, jalan kampung. Saya minta Kementerian Luar Bandar supaya melihat perkara ini secara serius. Di kawasan parlimen saya ada 2 projek yang telah dilaksanakan tetapi dibatalkan. Saya ingin Kementerian Luar Bandar melihat, yaitu jalan bekalan air bersih Kampung Pinangah dan bekalan air bersih di Kampung Paris. Perkara ini penting sebab rakyat di Sabah, air ini masalah besar betul di Sabah, yaitu setiap hari rakyat menderita tidak ada bekalan air bersih. Sabah ini satu-satunya negeri yang berniaga air yang rugi 300 lebih juta tiap-tiap tahun selama 13 tahun. Perkara ini perlu diberhentikan dan saya berterima kasih kepada komitmen Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Menjaga Pembangunan Desa memberi jaminan bahawa kerajaan persekutuan akan membantu membangun air di negeri Sabah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang Berhormat adalah mantan menteri
yang menjaga hal air di Sabah. Di Semenanjung, air ditabir oleh SPAN, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Ini negara, di Sabah oleh Jabatan Air Negeri Sabah. Sebenarnya apa masalah dia yang berhormat? Apa masalah dia sebenarnya? Yang berhormat sudah duduk di sana, apa sebenarnya masalah? Okey. Pak cerita sikit. Boleh. Besar masalahnya, berhormat. Pertama, tidak ada kewangan kerajaan negeri Sabah. Untuk menaik taraf air di negeri Sabah memerlukan 23 hingga 27 bilion. Paipnya zaman British, sekarang ini 69% air non-revenue water. Pipe dia sudah bocor sana sini. Daripada zaman British tidak diganti, jadi perlu diganti. Ini masalah dia yang berhormat. Jadi kerajaan negeri tidak ada kemampuan. Dia tidak mampu untuk mencari peruntukan untuk menaik taraf semua perkara-perkara yang tidak ada itu. Saya harap terjawab. Kedua, internet. Ya, sebentar, Kementerian perlu melihat. Sekalian pertanyaan, saya nak sambung soal tentang air. Isu besar ialah kerajaan Sabah hingga setakat ini belum melakukan migrasi dengan kerajaan persekutuan yang menyebabkan semua pendanaan bekalan air melalui pinjaman, dan itu masalah besar yang tak boleh selesai. Apakah yang berhormat setuju bahawa satu usaha dibuat supaya migrasi air dapat dilakukan oleh kerajaan Sabah dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara? Terima kasih. Kalau saya amat bersetuju. Tapi bukan saya malangnya di sana. Tuan Pertua, masalah internet ini perlu dilihat oleh kerajaan. Di Dewan Rakyat pun satu line, satu bar. Di kawasan saya di perumahan dalam bandar, tengah bercakap, prap, putus. Kita bercerita soal 5G. Aduh, tak tahulah. Bila lah tuju kita ni Malaysia ni. Di Thailand, begitu hebat. 5G dia everywhere. Kita dalam kawasan 2 radius kilometer dalam bandar pun, dari lapangan terbang ke Kuala Lumpur di bandar, sampai 5 kali 4 kali terputus line. Jadi macam mana? Tuan Pertua, tolonglah. Menterinya pun ada, saya nampak. Tengoklah, lihatlah bagaimana keadaan internet kita ini boleh diselaraskan. Yang penting sekali juga iaitu perumahan mampu milik. Terutama sekali di Sabah. Rumah mampu milik ini penting. Sebab di situlah garis kemiskinan dapat dilihat. Satu rumah, 4 keluarga tinggal. Banak pinak situ. Itulah gejala-gejala negatif timbul. Sebab semua berkumpul. Anak ada, istri, cucu ada, istri, semua sana. Sebab tidak mampu. Jadi lihatlah, rumah mampu milik ini harus diperbanyakkan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa kesejahteraan kehidupan masyarakat itu terjamin. Seperti yang diberi gambaran kan sebagai masyarakat madani. Madani ini bermakna orang kota, orang bandar. Maka kita madanikan masyarakat kita. Kita madanikan minda kita, hala tuju kita, cara kita merubah untuk nasib rakyat kita. Ini yang penting. Tapi kalau kita cuma madanikan yang kita-kita dalam dewan ini tidak logik saya rasa. Sebab itu madani ini perlu kita lebarkan kepada masyarakat kita di kampung-kampung, supaya mereka, bukan kita nak memperbandarkan orang kampung, tapi kita perbandarkan minda mereka. Kita perbandarkan cara mereka berpikir, cara mereka mengelola keadaan. Kalau kita tidak ikhtiar perkara-perkara sebegini, sudah tentu kita tidak dapat melangkah yang lebih jauh lagi untuk kepentingan rakyat keseluruhannya. Tuan yang dipertua, saya melihat bahawa negara kita ini mampu untuk dikembangkan dan dikongsi bersama. Hakikatnya negara Malaysia ini adalah perkongsian bersama semua bangsa, suku dan kaum. Tidak lagi kita boleh menidakkan mana-mana kaum. Kalau kita menidakkan negara ini, satu hari nanti saya bimbang kedudukan kita seperti telur di hujung tanduk. Kita tidak mahu negara kita ini menjadi padang jarak, padang terkukur. Maka peliharalah bermula daripada kerajaan perpaduan ini
berpadulah kita dari masa ke semasa, tunjukkan komitmen kita bersama, elakkan unsur-unsur negatif perkauman ini tidak baik. Negara-negara yang mengamalkan perkauman, negara itu akan hancur, yang rugi rakyat dan sebagainya. Masa depan anak cucu kita pun sudah tidak ada. Justru itu saya meminta semua, sama ada di sini maupun di sana, boleh bercakap, boleh criticize, tapi jangan ekstrim, jangan melampau. Politik ini sementara, bukan dibawa mati pun. Betul ke tidak? Justru kita kalau nak berpolitik secara hemah. Minta rakyat sokong kita. Siapa jadi kerajaan sokonglah. Itu ialah. Jadi itu Pertua, masa pun sudah habis. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kina Patangan.